Assalamualaikum dan selamat sejahtera anak-anak tahun 4, 5 dan 6. Hai, apa khabar? Okay, hari ini Cikgu Mazura akan sambung untuk perbincangan untuk slot 2, soalan nombor 5 hingga nombor 8, modul aspirasi akhir tahun 2020 untuk matematik tahun 4 kertas 2. Okay, macam Cikgu Mazura kata tadi, kita akan sambung untuk perbincangan slot 2. Ya, untuk soalan nombor 5 hingga nombor 8. Okay, cikgu harap ya, murid-murid dah bersedia dengan pensel dan juga kertas untuk sama-sama kita mengulang kaji ataupun membuat perbincangan. Okey, untuk soalan yang kelima, ya, sila lihat skrin. Rajah 2 menunjukkan waktu Maria ke sekolah untuk menghadiri kelas tambahan. Soalan ni melibatkan tajuk masa dan waktu. Ya, soalan dia, nyatakan waktu yang ditunjukkan dalam sistem 12 jam. Kita cari ya kata kunci ke sekolah. Ya, kelas tambahan. Kalau anak-anak tengok jam pada rajah 2 ni menunjukkan jarum jam dan juga jarum minit. Pastikan anda tahu macam mana cara untuk menyatakan waktu. Ya, menyatakan waktu dalam sistem 24 jam. Untuk tahun 4, ya, anda dah belajar bagaimana nak menyatakan waktu dalam sistem 12 jam dan sistem 24 jam. Cikgu ulang sikit ya, sistem 12 jam ni adalah waktu yang kita guna hari-hari, yang kita guna dalam kehidupan harian kita. Manakala sistem 24 jam pula, kita jarang guna, tapi ada dipaparkan di stesen-stesen kereta api, ya, di mana lagi ya yang anak-anak nampak? Di lapangan terbang. Dan ya, kita boleh tahu macam mana cara untuk menyatakan waktu dalam sistem 12 jam. Okey, kita tengok soalan yang pertama ni. Nyatakan waktu yang ditunjukkan dalam sistem 12 jam. Okey, kita tengok jarum pendek ni menunjukkan jam dan jarum pendek panjang ni menunjukkan jarum minit. Okey, untuk itu soalan 1 markah hanya kita perlu tulis saja ya. 2:15 PM. Ya, 5 minit, 10 minit, 15 minit. Ya, 2:15 PM. Atau boleh juga anda tulis 2:15 petang. Untuk soalan 1 markah, anda layak untuk dapat 1 markah. Okey, untuk soalan yang 2, dia mengambil masa selama 30 minit bagi perjalanannya. Pada pukul berapakah dia tiba di sekolah? Nyatakan dalam sistem 24 jam. Okey, soalan ni dia nak pukul dan dia nak waktu tiba dalam sistem 24 jam. Okey, seperti biasa, anda garis kata kunci dan bulatkan unit. Cikgu cadang, anda gariskan kata kunci dan bulatkan unit. Sistem 24 jam ni adalah unit sistem 24 jam. Macam soalan pertama tadi, sistem 12 jam. Okey, untuk soalan ni, kita nak menentukan waktu tiba. So, kita kena tambah.
Waktu akhir, waktu tiba, ataupun juga kita panggil waktu sampai. Kalau cikgu cadang pacakkan T. Kita buat T. Kita tuliskan unit jam, minit. Kemudian kita masukkan waktu tadi 2.15 petang tadi, 2.15. Tiba kita kena tambah 30 minit. So letakkan di bahagian minit Kemudian kita tambah 5 tambah 5, 1 tambah 3, 4. 2 ni tak tambah dengan apa-apa sebab hanya 30 minit saja. Jawapan dia macam tu. Ingat balik pada akhir soalan. Inilah dia kendak soalan. Pada pukul berapakah dia tiba di sekolah? Dalam sistem 24 jam. Jadi kita tukarkan kepada sistem 24 jam. Kita dapat jam 14.45. Anak-anak ingat kan? Kalau sistem 24 jam, kita dapat 2.45 petang. So kita tambah dengan 12. Dapatlah jam 14.45. Untuk soalan ni, peruntukan markah dia adalah 3 markah. Jadi, kita lihat di mana markah untuk satu markah yang pertama. Anda dah layak untuk dapat satu markah pertama di sini. Untuk satu markah yang kedua, cikgu label dengan warna hijau. Jadi, anda layak dapat satu markah lagi di sini. Dan satu markah yang terakhir, anda layak untuk mendapat markah yang ketiga. Maka markah keseluruhan ataupun markah peruntukan 3 markah ni ada di sini. Satu markah, markah yang kedua 2 markah dan markah yang ketiga mencukupkan anda untuk mendapat 3 markah. Okey, kita teruskan untuk soalan yang berikutnya, soalan yang ke-6. Soalan yang ke-6 ni melibatkan tajuk panjang, jisim dan juga isi padu. Tapi soalan ni sebenarnya lebih kepada tajuk jisim. Soalan nombor 6. Rajah 3 menunjukkan jisim bagi 3 jenis buah-buahan. Ada 3 jenis buah-buahan, apple, nanas dan juga tembikan. Kita lihat unit yang diberi. Kalaulah anda tengok ketiga-tiga jenis buah-buahan ni mempunyai jisim dalam unit yang sama, iaitu kilogram ataupun kg. Soalan yang pertama, nyatakan jisim pisang dalam gram. Soalan yang pertama ni dia nak jisim dalam gram. Cikgu nak kongsi di sini ada 2 kaedah untuk menukar unit kilogram kepada gram. Kali ini cikgu akan kongsikan menggunakan teknik penumbuk. Teknik penumbuk. Cikgu percaya semua kita ada tangan ataupun kita ada penumbuk. Jadi, cikgu lebih suka anak-anak menggunakan anggota badan anak-anak sendiri untuk belajar. Kerana insya-Allah dia akan lebih ingat dan dengan lama dan dia cepat mudah ingat. Sila lihat. Cikgu label unit kilogram dan juga gram. Soalan kita tadi 2.3 kilogram. Nak tukarkan kepada gram. Kalau kita lihat di sini ada atas jari ni ada nombor, ada digit 2, titik 3 dan di sini tiada. Di sini jadi kita letak sifar. Jadi bila kita nak tukarkan
kg kepada gram, ya, tiada titik. Jadi 2,3 kilogram sama dengan 2,300 gram. Okey, untuk kaedah yang kedua, cikgu akan tunjuk pula menggunakan cara anak panah ataupun kotak-kotak. Ya, yang di atas tu cikgu labelkan kilogram dan yang di bawah tu cikgu labelkan gram. 2,3 kilogram. Ya. Untuk anak panah yang dua ni tak ada, cikgu letakkan sifar. Jadi bila kita tukarkan kepada gram menjadi, okey, kekalkan 2, kekalkan 3. Yang sifar tadi kita turunkan menjadi jawapan dia 2,300 gram. Okey, kita tengok balik soalan yang pertama tadi. Nyatakan jisim, jawapan kita dapat 2,300 gram. Okay, untuk soalan ni 1 markah, ya, anda layak mendapat 1 markah. Untuk soalan 1 markah ni, kalau anak-anak tak buat jalan kira pun tak apa, ya. Cuma congak saja dan terus tulis jawapan. Okey, soalan yang kedua, hitung jumlah jisim dalam kilogram bagi semua buah-buahan tersebut. Macam Cikgu Mazura kata tadi, soalan ni sebenarnya lebih mudah, ya, sebab mempunyai jisim yang sama, iaitu kilogram. Ya, soalan ni tanya ataupun berkehendakkan jumlah jisim dalam kilogram. Ya, jumlah kita tambah. Okey, cikgu cadang anak-anak tulis ayat matematik dahulu untuk mendapatkan 1 markah, ataupun boleh juga terus mengira nyusun dalam bentuk lazim. Ya. 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 10 tambah sifar 10 sifar. Okey, letak 1 di atas. Jadi kalau anak-anak tengok nombor-nombor ni, kita boleh genapkan 10. So, jadi kita ambil 6, ya, kawan dia 4, jadi 10. Tambah 3, 13. Tambah 1, 14. Okey, 1 tambah sifar 1, tambah 1, 2, tambah 2. Jawapan dia 4. Ya, jangan lupa titik. Ya, jangan lupa unit. Okay, untuk soalan ni soalan 2 markah. Bila anda menulis ayat matematik saja seperti di atas ni, anda dah layak untuk mendapat 1 markah. Atau menulis terus dalam bentuk lazim, 1 markah yang pertama dan jawapan akhir yang tepat dengan unit yang tepat, 1 markah lagi dan anda layak untuk mendapat 2 markah untuk soalan yang kedua. Okey, boleh tak? Okey. Untuk soalan yang ketiga, hitung beza jisim apel dan nanas. Untuk soalan yang ketiga ni, tidak dinyatakan apa unit yang perlu kita tulis. Ya. Okey, beza kita tolak. Ya. Cikgu cadang elok kamu tulis ayat matematik untuk mendapatkan 1 markah. Ya. Beza kita ambil nilai yang besar tolak dengan nilai yang kecil. Kemudian tulis dalam bentuk lazim. 1,65 kg tolak dengan 0,45 kg. 5 tolak 5 sifar, 6 tolak 4, 2, 1 tolak sifar 1. Jangan lupa letak titik dan juga unit. Ya, anda layak untuk mendapat 2 markah. 1 markah pertama pada ayat matematik ataupun bentuk lazim. Dan 1 markah yang kedua layak untuk
jawapan akhir yang tepat. Atau kamu juga boleh menulis dalam unit gram. 1650 gram tolak dengan 450 gram bersamaan dengan 1200 gram. Atau boleh juga ditulis dalam unit kilogram dan juga gram, iaitu 1 kilogram 200 gram. Okay, untuk soalan yang ketujuh, Lisa, Sonia dan Dania berkongsi 60 biji guli. Lisa mendapat 20 biji manik, Sonia mendapat 1/4 daripada baki guli itu dan Dania mendapat selebihnya. Soalan yang pertama, berapakah bilangan manik yang diterima oleh Sonia? Kalau kita cari dulu kata kunci yang terdapat pada soalan berkongsi, mendapat. Untuk soalan yang nombor 7 ni, selalunya berkongsi kita gunakan operasi bahagi. Tapi untuk soalan ni kita tidak menggunakan operasi bahagi kerana dia tidak nyatakan berkongsi sama banyak ataupun sama rata. Jadi soalan ni dia lebih kepada tolak. Semua ada 60 tolak 20 sebab Lisa mendapat 20 biji manik. Bakinya adalah 40. Sonia mendapat 1/4 daripada kita tukar kepada simbol darab. Maksudnya kita akan ambil 1/4 darab baki guli itu. Jadi kita ambil 1/4 darab 40 sama dengan 1 darab 40 per 4. Bahagi dengan 4. 1 darab 40 sama dengan 40 per dengan 4 bermaksud 40 bagi 4 sama dengan 10. Soalan 2 markah, 1 markah anda layak di sini dan 1 markah lagi pada jawapan akhir. Okey, untuk soalan 7B, berapakah bilangan manik yang diperolehi oleh Dania? Kita baca lagi sekali soalan ni. Lisa, Sonia dan Dania berkongsi 60 biji guli. Lisa mendapat 20 biji manik. Sonia mendapat 1/4 daripada baki guli itu dan Dania mendapat selebihnya. Selebihnya di sini bukan bermaksud kita tambah anak-anak, kita guna tolak. Soalan dia, berapakah bilangan manik yang diperolehi oleh Dania? Okey. Jadi soalan ni pada asalnya ada 60 biji tolak dengan 20 biji Lisa dan tolak 10 biji Sonia. Ini dah layak untuk dapat 1 markah. Atau 60 tolak 20 sama dengan 40. 40 tolak 10 sama dengan 30. Soalan ni 2 markah. Ayat matematik dah layak untuk 1 markah. Kalau boleh kita label. Kalau ramai-ramai kita keliru, kita label. Yang 20 ni Lisa. Yang 10 tadi Sonia. Dan bakinya adalah Dania. Jadi 1 markah untuk ayat matematik.
dan 1 markah lagi untuk jawapan akhir. Ya, markah peruntukan markah ni bergantung kepada pengubah soalan lah ataupun markah peruntukan yang telah diberi dalam soalan. Soalan yang ke-8. Soalan yang ke-8 ni merupakan soalan yang terakhir lah untuk surat kita pada kali ini. Okay, soalan ni melibatkan tajuk ruang. Rajah 4 menunjukkan sebuah bentuk 3 matra. Namakan bentuk di atas. Ya, bentuk 3 matra. Okay, cikgu nak kongsikan sedikit nota pecutan terakhir berkenaan dengan bentuk 3 dimensi. Okay. Dalam nota pecutan terakhir Cikgu Mazura, muka surat 15, ada cikgu kongsi berkenaan dengan bentuk 3 dimensi dan juga bentuk 2 dimensi. Okay, kalau kamu lihat di sini, ya, bentuk yang terdapat pada soalan adalah bentuk ni. Jadi, jawapannya namakan. Jadi, namakan terdapat pada bahagian ni. Jadi, bentuk ni namakan jawapannya ialah gun. Ya, kita balik pada soalan. Ya, inilah jawapan dia. Gun. Okey, 1 markah. Okey, untuk soalan yang kedua, rajah 4.1 menunjukkan sebuah segi 4 tepat. Cari luas rajah itu. Okey, segi 4 tepat. Ya, soalan dia kata kunci dia luas. Jadi, pastikan anak-anak ingat formula ataupun rumus untuk mencari luas. Apa dia? Panjang darab dengan lebar. Okey. Jadi, pastikan anak-anak kenal yang mana satu panjang, yang mana satu lebar. Ya. Panjang dengan lebar ni boleh juga ya kita tukar. Yang ini sebagai panjang dan ini lebar. Ya. Jadi, cikgu cadang elok kamu tulis ayat matematik iaitu 12 meter darab dengan 7 meter untuk mendapatkan 1 markah. Ataupun boleh juga terus menulis dalam bentuk lazim. Ya. 12 meter darab 7 meter, 2 darab 7, 14, 4, 1 darab 7 tambah 1, 8. Jadi jawapan dia 84 meter persegi. Unit untuk luas adalah meter persegi. Jadi, anda layak untuk mendapat 1 markah ya, pada ayat matematik ataupun pada bentuk lazim. Dan 1 markah lagi untuk jawapan yang akhir. Jawapan tepat. Jawapan akhir yang tepat. Berserta dengan unit yang tepat. Okay. Jadi, Cikgu Mazura rasa setakat ini saja yang cikgu dapat kongsi pada hari ini. Ya, kita jumpa lagi di lain kali insya-Allah pada slot yang ketiga. Okay, Assalamualaikum dan kita jumpa lagi.